Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Pada hari ini, cikgu nak ajar tentang topik yang keempat dalam bahagian tata bahasa, iaitu Bahasa Melayu Standard. Dalam bahagian ini, kita dikehendaki menukarkan Bahasa Melayu Klasik ke Bahasa Melayu Moden. Sekarang kita akan lihat dulu satu persatu bagaimana caranya. Okey, bahan bagi soalan ini, bahagian ini, satu bahan teks klasik atau teks lama akan dikemukakan dalam soalan ni. Dalam bahagian ini mereka akan mengemukakan satu soalan berdasarkan bahan teks klasik. Okey, dari mana bahan tersebut diambil? Bahan diambil daripada teks Komsas tingkatan 4 ataupun teks Komsas tingkatan 5. Bagi pelajar tingkatan 4, mereka hanya fokus kepada teks Komsas tingkatan 4 sahaja. Tetapi bagi pelajar tingkatan 5 perlu fokus kepada kedua-dua teks, iaitu tingkatan 4 dan tingkatan 5. Baik. Syarat seterusnya ialah calon tidak perlu mengubah bentuk atau maksud asal petikan ataupun bahan yang diberikan. Kita tak perlu ubah, kita cuma ikut sahaja seperti yang diberikan dalam soalan nanti, ya. Okey, sebelum kita mula, cikgu akan perkenalkan beberapa bahasa klasik yang kita telah tukarkan ke bahasa moden. Yang ini kamu boleh salin dalam buku, buku latihan tata bahasa sebagai tugasan, ya, sebagai homework. Okey, perkataan pertama ialah bahari. Bahari ini membawa maksud indah, cantik atau bijaksana. Contohnya yang biasa kita akan temui dalam teks klasik ialah seorang raja yang bahari. Maksudnya seorang raja yang bijaksana. Kemudian perkataan beka bermaksud bercakap atau boleh juga membawa maksud bergurau. Bentur artinya berlawan ataupun berbunuhan. Bini Aji, bukan bini Pak Haji tau. Bini Haji ialah gundik raja. Buana merupakan alam semesta atau bumi atau dunia. Buana antara yang kerap kita akan temui dalam teks klasik. Belasungkawa. Belasungkawa kalau di zaman moden ni biasanya kita akan ucapkan ketika ada kematian. Okey, jadi belasungkawa ini bermaksud keadaan yang berduka cita. Dalam atas apa saja sebab kita sedih dan kita panggil keadaan itu sebagai belasungkawa bagi bahasa klasik dan berduka cita bagi bahasa Melayu Standard. Seterusnya bermukah ialah berzina. Berserama ialah bermain gendang. Sebenarnya serama tu nama gendang. Jadi bila berserama berarti bermain gendang. Kemudian bercempara artinya lari bertempiaran. Contohnya rakyat jelata bercempara. Bercempera maksudnya lari bertempiaran. Seterusnya bersuka-sukaan. Antara bersuka-sukaan juga antara yang kerap kita jumpa, iaitu mereka dalam keadaan bergembira ataupun sedang berpesta. Itu maksudnya bersuka-sukaan. Okey, dalam bahagian ini banyak yang akan kita temui bila kita baca teks klasik. Penjurit kerap kita jumpa. Penjurit maksudnya prajurit ataupun tentera. Kemudian meta. Meta maksudnya mengamuk. Contoh yang kita akan jumpa ialah gajah meta. Itu maksudnya gajah mengamuk. Menyembah ini memberi hormat. Laskar pula ialah askar ataupun tentera. Batu jemala, kepala. Ya, kalau dalam bahasa klasik biasanya kita akan jumpa perkataan ini dalam ayat terletak di batu jemala patik. Maksudnya menjadi tanggungjawab dia, terletak atas kepala dia sebagai tanggungjawab. Kepetangan ialah cerdik ataupun licik. Kepetangan ni biasanya dalam bahasa klasik digunakan apabila cuba menghuraikan kepribadian seseorang pahlawan.
Okey, jadi dia kata dia seorang yang kepetangan. Maksudnya pahlawan tu seorang yang licik ataupun cerdik dalam peperangan terutamanya. Juragan merupakan nahkoda. Kandil ni ada ada dua maksud. Satu lampu atau pelita, yang satu lagi ialah bekas kecil. Kandil ialah bekas kecil. Okey, kelambir kotai. Ini mungkin jaranglah kita jumpa. Kelambir kotai merupakan kelapa kering. Citra adalah gambaran. Citra buana maksudnya gambaran tentang alam sekitar. Okey, dian sama juga tadi, lampu ataupun pelita. Geladak ialah kapal ataupun perahu yang besar. Kita panggil dia geladak. Pelang ialah sejenis perahu yang lebih kecil daripada geladak tadi. Pitis merupakan wang ataupun duit. Berbasa-basi artinya bersopan santun. Jungor ialah bahagian hadapan kapal. Atau dalam bahasa Melayu standard kita panggil juga sebagai buritan kapal. Candawara adalah tempat menyimpan wang. Peti tempat menyimpan wang. Kita kena ingat bahasa klasik digunakan oleh masyarakat dahulu. Jadi mereka tak simpan wang di bank. Mereka simpan di rumah. Ada peti untuk simpan wang. Peti itu namanya candawara. Okay, jadi mulai hari ini kamu boleh sediakan satu candawara di rumah untuk kita simpan duit. Candawara dengan tabung bolehlah kita samakan lebih kurang. Tapi tabung tu kita tak ambil duitnya. Tapi candawara ni umpama dompet lah zaman sekarang. Kita ambil duit dalam bekas tu. Okey, sekarang ni dah habis. Cikgu dah bagi tadi 30 perkataan klasik yang telah kita tukar kepada bahasa moden ataupun bahasa standard. Dan sekarang cikgu nak beri satu latihan kepada kamu. Bagaimana caranya kita kena tukarkan daripada bahasa Melayu klasik ke bahasa Melayu standard. Okey, tengok ini yang sebelah ni adalah bahasa Melayu klasik. Caranya ialah kita tukarkan ayat demi ayat. Ada dua cara. Yang pertama, perkataan-perkataan kita tukar. Tapi sekiranya kita tukar perkataan-perkataan, ayat tersebut akan menjadi banyak kesilapan. Kesilapan dari segi tata bahasa apabila kita tukar kepada bahasa Melayu standard. Jadi kita lihat kepada kesesuaian. Kalau sesuai, tukar ayat demi ayat. Tapi kalau tidak sesuai, kita tukar kalau sesuai, tukar perkataan demi perkataan. Tetapi kalau tak sesuai, kita tukar ayat demi ayat. Okey, baik. Tengok contoh ya. Telah didengar oleh Raja Jin akan sembah Tuanku Malim Deman, terlalu bijaksana, pandai berkata-kata dengan halus manis, serta pula lemah lembut aturannya. Makin bertambah-tambah kasih sayang akan Tuanku Malim Deman. Satu ayat yang panjang. Jadi kita tukarkan ke bahasa Melayu standard. Setelah Raja Jin mendengar kata-kata Tuanku Malim Deman yang sangat sopan itu, perasaan sayang baginda kepada Tuanku Malim Deman bertambah kuat. Okey, itu satu ayat. Ayat yang kedua, maka Raja Jin pun lalu bertitah, ayuhai anak anda, jika sekiranya anak anda hendak pergi ke mana-mana pun, insya-Allah Ta'ala bolehlah ayahanda menyampaikan seperti maksud anak anda itu. Akan tetapi, hendaklah anak anda berjanji dahulu dengan ayahanda. Jadi, kita tadi syaratnya ialah tak perlu ubah. Ingat ya, tak perlu kita ubah bentuk. Jadi, kita tak ubah. Kita kata Raja Jin seterusnya berkata, wahai anak anda, sekiranya anak anda hendak pergi ke mana-mana, insya-Allah Ta'ala ayahanda boleh menolong anak anda. Tetapi anak anda mestilah berjanji dengan ayahanda terlebih dahulu. Okey? Nah, ini sahaja. Tidak perlu ubah. Kita tak perlu tukar daripada bahasa, daripada cakap ajuk kepada cakap pindah. Terus saja kalau dia tulis dialog, kita tukar juga kepada dialog. Tapi menggunakan bahasa Melayu standard. Okey, cikgu harap kamu faham dan dapat buat. Yang ini memang akan masuk dalam peperiksaan yang memang akan ada dalam format peperiksaan kamu. Okey, cikgu dah sediakan satu soalan ni.
soalan ni cikgu cuma tulis dalam bahasa Melayu klasik sahaja, tetapi tidaklah cikgu tukar ke bahasa Melayu standard. Ini menjadi tanggungjawab kamu untuk tukar. Okey, jadi cikgu nak tukarkan petikan ini dari bahasa Melayu klasik ke bahasa Melayu standard. Okey, selamat mencuba. Terima kasih dan Assalamualaikum.